Dan sekarang kita akan bercerita pula tentang UTHM ataupun University Tun Hussein On Malaysia. Dan untuk membincangkan dengan lebih lanjut, saya cukup berbesar hati dan juga berbangga dengan kehadiran Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor Dalimin. Assalamualaikum, Prof. Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, Prof. UTHM, saya terpandang satu di Batu Pahat. Betul. Boleh Prof ceritakan, mungkin ada lagi apa UTHM di tempat-tempat yang lain. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit sebanyak tentang UTHM itu sendiri. Betul. Universiti Tun Hussein On Malaysia, sebuah universiti yang dibina di Parit Raja Batu Pahat, Johor. Iya. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Dan satu-satunya lah. Tidak ada lain lagi. Dan universiti ini sebenarnya suatu universiti yang dibina melalui proses evolusi. Mula sebagai pusat latihan staf politeknik, kemudian menjadi Institut Teknologi Tun Hussein On Malaysia. Lepas itu diberi status sebagai sebuah college university, College University Tun Hussein On Malaysia. Dan pada tahun 2007 telah diumumkan sebagai sebuah universiti penuh, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Jadi sejarahnya agak panjang lah. Tetapi sebagai status sebuah universiti penuh bermula pada tahun 2007 dan inilah universiti yang ada di Batu Pahat. Di Batu Pahat. Universiti itu pun besar juga. Besar. Okey, Prof. Kita sedia maklum yang Universiti Tun Hussein On ataupun UTHM ini menjurus kepada bidang kejuruteraan dan juga teknikal. Kenapa memang menjurus di bidang tersebut? Okey. Kalau kita tengok evolusi tadi sebagai pusat latihan staf politeknik yang sifatnya ke arah teknikal dan kejuruteraan. Daripada asas itulah maka dia terlahir Universiti Tun Hussein On yang banyak memfokuskan kepada bidang kejuruteraan dan juga pendidikan teknikal. Malah sebahagian besar pensyarah di politeknik, di kolej universiti lain dan juga di kolej komuniti adalah graduan daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Tapi pada hari ini status sebagai sebuah universiti penuh, maka dia kena berperanan seperti universiti yang lain lah. Dan itulah yang tugas dan fungsi yang diberikan oleh universiti lain juga dilaksanakan oleh Universiti Tun Hussein On. Termasuk juga pembinaan sebuah kampus yang baru. Di mana tu? Di situ juga. Di situ juga di atas tanah 400 ekar di sebelahan dengan kampus yang lama ini. Saya tertarik dengan apa yang ada di atas meja sekarang ni, kalau anda semua dapat saksikan. Ada apa signifikan batu dan juga cecair-cecair yang ada di atas meja ni dengan UTHM itu sendiri, Prof. Fungsi sebuah universiti kita tahu, fungsi adalah melakukan pengajaran, pembelajaran, membuat penulisan dan banyak masyarakat maklum bahawa kita perlu melakukan penyelidikan. Pendekatan yang diambil oleh Universiti Tun Hussein On ialah pendekatan problem based research. Maksudnya kita cari apa masalah dia dan kita lakukan penyelidikan, cuba mencari penyelesaian. Contoh yang pertama, Batu Pahat berada di tanah lembut. Tanahnya seperti gambut. Pembinaan selalu menghadapi masalah kerana konkrit batu bata yang ada adalah terlalu berat. Maka penyelidik di Universiti Tun Hussein On menghasilkan satu benda namanya quick wall. Dia ringan dan mudah dipasang, mempunyai kualiti seperti batu bata biasa, boleh digunakan untuk bangunan tinggi kerana dia tidak memerlukan struktur yang begitu kuat berbanding dengan batu bata model lama. Ini memang terhasil melalui penyelidikan kami dan ada beberapa syarikat telah mula menghasilkan ini melalui kerjasama pintar dengan kami. Hebat. Di Kota Kinabalu sebagai contoh, mereka sudah mengeluarkan ini. Sebahagian digunakan untuk bangunan komplek Wan Borneo. Di Kuala Lumpur ini, beberapa bangunan tinggi sudah mengeluarkan produk ini. Tak lengur pengalaman? Tidak lengur. Dan ringan, berarti pekerja tidak terlalu yang muskular, berat dan sebagainya. Dan ini adalah industrial building system. Boleh saya mencuba keringanan? Iyalah, la ilaha illallah. Mula-mula macam tak percaya. Rasanya kalau kita pergi sendiri beli kat kedai pun tak menjadi satu masalah. Tak jadi masalah. Dan difahamkan batu ini juga kalau diletakkan di air, dia akan timbul. Alhamdulillah. Dia tidak tenggelam. Tak tenggelam. Itulah kehebatan quick wall. Batu Pahat kalau banjir boleh pakai. Tapi di Sabah dan Sarawak berarti pengangkutan sungai boleh membawa ini dengan ringan dan jika berlaku sesuatu dia timbul. Pengkhususan lebih kepada negara kita Malaysia. Negara kita Malaysia problemnya ialah berat dan sekarang kita cari penyelesaian. Ada penyelesaian. Dah ada pun penyelesaiannya. Dan ini pula yang berwarna hitam. Yang ini berwarna hitam berambut ini adalah dihasilkan daripada satu bahan namanya ijuk yang banyak tumbuh. Ijuk tu?
ijuk tu satu pohon yang tumbuh seperti pohon pinang. Okey. Dan dia menghasilkan serabut seperti ini. Dan serabut ni adalah natural fiber. Tapi bila saya dihasilkan penyelidik dengan suatu epoksi, dia menghasilkan satu produk yang kuat. Yang boleh dibuat helmet, yang boleh dibuat bot, dan produk-produk lain. Ringan, gatal-gatal tak? kuat, tak gatal. Gatal buah dia, buah hijau buah dia gatal. Tapi ini tak gatal. Ya, ini tak gatal. Dan yang anehnya, jika dia buat bot, di dalam air, dia akan lebih kuat. Oh. Di dalam air, bahan hijau ini akan lebih kuat. Dan ini kita dapati melalui pendidikan yang ada di universiti. Okey, setiap satu pembinaan ataupun satu penemuan yang ditemui oleh jurutera UTHM itu sendiri, berapa lama penyelidikan yang akan dilakukan? Bergantung. Tapi yang penting ialah hasil penyelidikan kita kena uji untuk produk dalam pengkomersialan. Jadi untuk mendapat seperti helmet, kita mesti mendapatkan kelulusan daripada SIRIM. Ya, betul. Jadi helmet kita sudah dapat kelulusan daripada SIRIM untuk produk yang dihasilkan daripada fiber ini. Mungkin Prof boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang cecair ni. Apakah cecair yang berwarna kuning-kuningan ini? Batu pahat terkenal dengan kerepek pisang, kerepek ubi, banyak orang menggoreng. Hasilnya minyak masak yang terbuang. Kerana dah digunakan. Untuk menyelamatkan alam sekitar dan bahan ini, penyelidik di UTHM menghasilkan satu mesin mudah. Menukar minyak masak ke minyak masak buangan kepada satu biodiesel. Minyak ini boleh digunakan untuk proses pembakaran. Goreng kerepek lagi. Boleh digunakan sekali lagi? Untuk bukan sebagai minyak tapi bahan bakar. Bahan bakar. Berarti dia tidak mencemar alam sekitar sebagai satu bahan buangan. Itu yang saya katakan tadi, researchnya ialah problem based, menyelesaikan masalah dan menuju ke arah pengkomersialan supaya peranan universiti itu memperbaiki keadaan yang ada dalam masyarakat dan hasil komersial insya-Allah akan mendapat pulangan kepada universiti sebagai satu paten. Saya tertarik bila Prof katakan penyelidik. Bila katakan penyelidik, adakah penyelidik itu pengajar ataupun pelajar yang berada di UTHM itu sendiri? Satu gabungan kan, satu pasukan. Pelajarnya biasanya pelajar postgraduate, master dan juga PhD. Pensyarah dia ialah yang membimbing dia untuk menyelesaikan satu masalah. Sebagai contoh, ijuk ini penyelidiknya daripada Aceh. Pelajar daripada Aceh. Dan di negara Aceh banyak ijuk ini terdapat. Mereka datang dan kita berbincang dan akhirnya kita cuba menghasilkan dengan pengetahuan kita satu produk yang nantinya insya-Allah akan digunakan untuk pembinaan bot-bot. Untuk nelayan-nelayan di daerah tersebut. Jadi ini juga menunjukkan bahawa peranan pelajar sangat penting. Kerana mereka adalah yang mengusahakan, yang melakukan pendidikan dan penyelia atau pensyarah itu adalah memberi bimbingan supaya dia mencapai apa yang kita akan nak capai tadi. Seperti mesin ini juga begitu. Pelajar melakukan prosesnya, pensyarah melakukan pembimbingannya dan memastikan kualiti yang terhasil adalah kualiti yang kita nak capai. Baiklah Prof, sebagai ungkapan penutup kita pertemuan kita pada hari ini, mungkin Prof ada sesuatu yang ingin diperkatakan kepada bakal-bakal pelajar yang mana khususnya minat dari segi bidang kejuruteraan dan juga teknikal itu sendiri, mungkin boleh sama-sama menyertai UTHM yang kita war-warkan sekarang. Saya ingat para penonton jangan lupa Universiti Tun Hussein On Malaysia. Satu universiti di Malaysia yang menggunakan nama seseorang, seorang tokoh, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. 20 IPTA, satu universiti menggunakan nama seorang mantan Perdana Menteri, Universiti Tun Hussein On Malaysia, University of the Human Mind, UTHM, dan kami sebenarnya mempunyai jumlah kaki tangan yang terbesar. Untuk 7,500 pelajar, kami mempunyai 2,000 kaki tangan untuk membimbing mereka ini. Jadi kalau saya ada anak yang belum masuk universiti, saya pun nak hantar ke situ juga kerana jumlah pengajar itu begitu ramai. Berbanding dengan universiti lain. Dan apatah lagi Bandar Perak Raja satu bandar yang kecil. Jadi aktivitinya sangat terfokus. Jadi anak-anak kita akan lebih terkawal di situ insya-Allah. Dan terlibat dengan aktiviti yang lebih banyak membina individu itu sebagai seorang pemimpin masa depan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Noor Dalimin selaku Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia bercerita tentang UTHM itu sendiri. Kalau anda belum pernah pergi ke UTHM, dia dekat-dekat dengan air hitam. Betul. Terima kasih sekali lagi Prof. Baiklah, kita terus bersama di Malaysia hari ini dan sebentar lagi ada stem baru yang diperkenalkan. Kalau anda nak tahu apakah stem itu, terus bersama kami di Malaysia hari ini.